Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 April bersama saya Adi Akmal Syahrum. Dan berikut tajuk utama malam ini. Wanita maut dipukul dengan tukul besi. Juga laporan siasatan Sabah Air 47 tahun lalu diumum minggu depan. Seorang wanita maut dipercayai dibunuh suaminya dengan tukul besi dalam kejadian di Kampung Besol, Dungun pagi tadi. Kejadian berlaku selepas mangsa baru pulang ke rumah dari menghantar anaknya ke sekolah. Wanita berusia 41 tahun itu dilaporkan mengalami kecederaan parah di dahi dan muka akibat dipukul suspek yang berusia 32 tahun. Ketika kejadian, tiada individu lain di rumah melainkan anak mangsa yang berusia 3 bulan. Difahamkan suspek telah ke rumah keluarganya dan memberitahu mengenai tindakannya, kemudian dipujuk untuk menyerah diri. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah, ketika dihubungi Al-Hijrah News, mengesahkan suspek telah ditahan dan kejadian berpunca akibat salah faham. Suspek akan direman esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun maut dipercayai terjatuh dari tingkat 5 sebuah kondominium PV12 Jalan Langkawi, Setapak, Kuala Lumpur malam semalam. Mangsa yang juga warga Somalia itu dikatakan baru sahaja selesai mengaji di Blok A kondominium berkenaan. Terdahulu, ibu mangsa gagal menemui anaknya ketika mahu mengambil mangsa. Namun bunyi dentuman kuat membawa kepada penemuan mayat mangsa di atas jalan raya berhampiran Blok B. Insiden terbabit turut disedari penduduk setempat kira-kira jam 7 malam. Kedua-dua beranak itu merupakan seorang warga Somalia dan pemegang kad UNHCR sejak tahun 2017. Polis turut menemui beg sandang mengandungi Al-Quran di tingkat 4 berhampiran tangga dekat Blok B. Seorang lelaki mati lemas apabila lori 10 tan yang dipandunya terjatuh ke dalam laut di Terminal Maritim Lumut dekat Manjung hari ini. Mangsa dikenali sebagai Akil Rashidan Razmi berusia 20-an berjaya dibawa naik pada pukul 9.45 pagi tadi, namun disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BPP Sitiawan Muhammad Azizi Zakaria berkata pihaknya menerima panggilan mengenai insiden itu daripada pihak pelabuhan pada 5.30 pagi tadi dan operasi menyelamat turut dibantu anggota Unit Pasukan Penyelamat di Air PPDA BBP Pulau Pangkor. Lori itu dilapor terjatuh ke laut pada kedalaman kira-kira 11 meter dan 2 unit kren dari pelabuhan digunakan untuk membawa naik lori berkenaan ke tebing. Muhammad Azizi berkata mangsa dihantar ke Hospital Manjung untuk bedah siasat dan operasi tamat sepenuhnya pada 10.13 pagi. Laporan akhir siasatan nahas udara membabitkan pesawat Sabah Air pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan ramai pemimpin utama Sabah ketika itu, termasuk Ketua Menteri Sabah ketika itu, Tun Fuad Stephens, akan dinyah klasifikasikan. Perdana Menteri berkata laporan penuh berhubung kemalangan udara itu akan didedahkan kepada umum selewat-lewatnya minggu depan. Selama ini kerajaan tidak memutuskan untuk menghebahkan, menzahirkan atau diturun taraf, declassify di bawah Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta 88. Pada hari ini Jemaah Menteri mengambil kira pandangan yang dikemukakan oleh rakyat Sabah selama bertahun-tahun dan juga tuntutan yang dibuat oleh keluarga waris yang menginginkan maklumat terperinci. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet. Keputusan itu jelas Datuk Seri Anwar selari dengan dasar keterbukaan diamalkan Kerajaan Perpaduan. Kerajaan sebelum ini diminta mempertimbangkan untuk mendedahkan hasil siasatan mengenai tragedi nahas terbabit atau lebih dikenali Double Six bagi meleraikan keraguan berhubung insiden 47 tahun lalu.
Insiden itu mengorbankan Ketua Menteri Sabah pertama Tun Muhammad Fuad Stephens apabila pesawat Gulf Nomad dinaiki beliau bersama rombongan beberapa anggota Kabinet Negeri terhempas di perairan Sembulan. Seramai 60 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Gerik mengalami keracunan makanan Ahad lalu dipercayai selepas menikmati masakan ayam masak merah yang sudah berbau. Exco Kesihatan Negeri Perak A. Sivanesan berkata kejadian terbabit melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 5. Termubal dengan pelajar mendapati makanan yang berbau semasa makan, disyaki bahawa ayam mentah telah rosak sebelum dimasak disebabkan oleh bau yang tidak menyenangkan. Jadi yang tukang masak ini dia tahu sebelum dia masak pun dah rosak daging ayam. Jadi macam mana dia teruskan dengan masakan? Tambah Sivanesan, pelajar terlibat mengalami gejala sakit perut, cirit-birit, sakit kepala dan muntah bermula pukul 8 malam dan dirawat oleh pasukan perubatan bergerak sebagai pesakit luar. Hasil siasatan mendapati menu ayam masak merah yang dimakan ketika waktu berbuka puasa Ahad lalu disyaki menjadi penyebab kepada insiden keracunan terbabit. Menurutnya, 10 sampel klinikal sudah diambil dari dapur Dewan Makan Asrama terbabit untuk dianalisa. Insiden keracunan makanan bukan pertama kali berlaku di MRSM di Perak dan pihaknya meminta Jabatan Pendidikan Negeri mengambil tindakan segera terhadap pihak bertanggungjawab. Kejadian sama pernah berlaku di MRSM Great pada Januari 2018. Jabatan Perikanan Malaysia DOF menafikan dakwaan bahawa ikan tilapia tidak selamat dimakan dan menyebabkan kanser kepada pengguna sebagaimana tular di aplikasi WhatsApp. Ketua Pengarah DOF Dato' Adnan Hussein dalam satu kenyataan menyifatkan hebahan palsu itu tindakan tidak bertanggungjawab bagi menakutkan pengguna di negara ini. Menurut Dato' Adnan, ikan tilapia diberi makanan yang menggunakan sumber protein daripada ikan dan tumbuhan termasuk soya serta jagung yang mendapat kelulusan daripada pihak Kesatuan Eropah. Jelasnya, tiada laporan secara spesifik berkaitan kesan negatif kepada manusia yang memakan ikan tilapia yang telah diberi makan organisma terubah suai, soya atau jagung seperti yang didakwa. Sementara itu, dakwaan mengatakan tilapia adalah ikan yang tidak bertulang dan tiada kulit juga adalah dakwaan yang tidak berasas kerana terdapat negara seperti Brazil yang menggunakan kulit tilapia untuk membuat dompet, tali, beg duit, kasut dan lain-lain. Ketika ini terdapat 200 ladang yang dipantau mempunyai sijil skim amalan pertanian baik Malaysia MyGap dan kawalan penyakit bagi menjamin kualiti pengeluaran sumber akuakultur negara. Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan poster pemberian kredit Shopee RM400 untuk rakyat. Menurut jabatan itu, poster yang turut memaparkan gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan logo Malaysia Madani berkenaan adalah palsu. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Kerajaan sedang mengkaji untuk melaksanakan mekanisme two-tier pricing iaitu harga dua peringkat bagi mengawal harga minyak masak di pasaran bagi kegunaan domestik. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Salih berkata kementerian ketika ini dalam proses rundingan dengan mengadakan libat urus bersama pemain industri sebelum cadangan itu dibawa ke peringkat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara (NAKOL). Sebenarnya minyak masak kegunaan domestik ini hanya 600 daripada pengeluaran minyak masak kita. Selebihnya kita ekspor. Yang berhormat Senator Dr. Azam. Jadi kita sudah pun membawa satu kertas yang belum diluluskan lagi. Harap yang berhormat Senator sokong untuk kita mengadakan two-tier pricing. Maksudnya untuk domestik tu lain harganya dan untuk ekspor tu lain harganya. Kita tak boleh gunakan harga untuk ekspor tu untuk kita jual minyak masak domestik. Beliau berkata demikian bagi menjawab celahan Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah yang mencadangkan agar kerajaan mengadakan perbincangan dengan pembekal minyak masak berkaitan harga barangan komoditi itu yang kini ditentukan berdasarkan harga pasaran ekspor di Dewan Negara. Sementara itu, mengulas mengenai inisiatif jualan rahmah,
Setakat 30 Mac lalu, katanya inisiatif berkenaan merekodkan jualan kasar sebanyak 54 juta ringgit membabitkan 3,223 lokasi di 118 parlimen. Exco Kerajaan Melaka tampil 3 muka baharu. 3 muka baru termasuk seorang daripada Pakatan Harapan PH mengangkat sumpah sebagai Exco Kerajaan Melaka hari ini, manakala 2 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada barisan Exco sebelum ini digugurkan. ADUN ke sidang Siah Shu Chin yang menjadi wakil tunggal PH dan dilantik sebagai Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna antara 10 barisan Exco negeri yang mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam dalam istiadat bermula 8 pagi tadi. 2 lagi muka baharu ialah ADUN Asahan Fairul Nizam Roslan yang dilantik sebagai Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital dan ADUN Air Limau Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir sebagai Exco Kejeraya Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan. Sementara itu, 2 ADUN yang digugurkan ialah ADUN Rembia Datuk Muhammad Jalani Kamis yang sebelum ini memegang portfolio pelancongan, warisan dan kebudayaan serta ADUN Serkam Datuk Zaidi Atan yang menjawat jawatan Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar. Turut mengangkat sumpah ialah ADUN Merlimau Dr. Muhammad Akmal Saleh, ADUN Pengkalan Batu Datuk Kalsum Nordin, ADUN Air Molek Datuk Rahmat Mariman dan ADUN Macap Jaya Eng Wee Hee Sem. Terdahulu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang memegang portfolio perancangan ekonomi, keuangan, hal ehwal tanah, agensi bukan kerajaan, pelaburan, perindustrian dan pembangunan teknikal dan vocational TVET mengangkat sumpah Jumaat lalu. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mengumumkan agihan dividen skim simpanan pendidikan nasional Simpan SSPN 2022 sebanyak 3.05%. Ia membabitkan anggaran peruntukan RM266.17 juta. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata agihan itu memberi manfaat kepada 5.73 juta pemegang akaun simpanan SSPN. Katanya kadar itu lebih tinggi berbanding 3% tahun sebelumnya, malah kadar dividen yang kompetitif berbanding simpanan semasa dan simpanan tetap di setengah bank. PTPTN turut mengumumkan ganjaran kesetiaan sebanyak 1% kepada pendeposit simpanan SSPN Prime sebagai tanda penghargaan. Ganjaran kesetiaan ini akan dinikmati oleh pendeposit simpanan SSPN Prime yang membuat simpanan minimum RM500 dalam tempoh promosi iaitu bermula 5 April hingga 31 Julai depan. Jika lazimnya iftar menjadi acara yang paling meriah, lain pula di Batu Buruk, Kuala Terengganu apabila aktiviti Car Food Sahur menjadi tarikan di lokasi itu. Tambah meriah apabila pelbagai jenis makanan dan minuman dijual bermula 11 malam hingga 3 pagi bagi memberi pilihan kepada pengunjung untuk menikmati juadah moreh dan sahur. Aktiviti Car Food Sahur ini juga mengetengahkan konsep bersila di atas tikar sambil menikmati hidangan. Suasana juga tambah meriah dengan iringan muzik yang memecah kesunyian malam. Beberapa pengunjung yang ditemui melahirkan rasa teruja dengan penganjuran semula aktiviti berkenaan selepas 3 tahun dihentikan akibat penularan COVID-19. Banyak pilihan dengan apa ada sekarang. Contohnya macam kalau nasi ke atau macam moreh orang panggil apa, makanan-makanan ringan tu ada banyak pilihan kat sini. Segi tempat ni luas, lepas tu suitable untuk family mari. Tu saya juga selesa. Selesa, parking pun senang, dok susah. So macam kalau keluarga hok ramai mari, sini adalah choice hok betul lah saya rasa kalau nak lepak ke. Mari sini. Sebab kelainan kan. Sebab rasa kelainan. Tak ada tempat nak duduk gini. Melainkan di sini lah. Sementara itu, Wakil Penganjur Aril Arif Abdul Razak berkata, aktiviti jualan yang diadakan di kawasan parkir berhampiran Primula Beach Hotel ini bermula 28 Mac lalu hingga 19 April depan.
Menu kita ada penambahan. Sebelum ni kita memang ada menu tradisional, basic lah. Nasi dagang, nasi lemak, nasi minyak. Tapi kita ada penambahan. Kita ada tahun ni kita ada Korean food, kita ada Indonesian food. Lepas tu kita ada western lah. Okey, memang pelbagai menu. Kita ada tahun ni kita ada 75 jenis menu makanan dan 15 jenis menu minuman. Sambutan ini pula sangat tidak dijangka apabila ia mampu mencecah kira-kira 1,000 pengunjung setiap hari dan lebih ramai pada hujung minggu. Car Food Sahur adalah aktiviti jualan anjuran Kelab Belia Kreatif dan Inovasi Mandalika dan Paddle House sebagai penaja utama, malah mendapat sokongan daripada Kerajaan Negeri Terengganu, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT, Primula Beach Hotel serta Sukarelawan Springs. Murtada Dakwah Center Madad menyasarkan seramai 100,000 penduduk sekitar di Sungai Petani Kedah mendapatkan manfaat menerusi program Perkampungan Ramadan Madad. Penduduk bakal menikmati juadah berbuka puasa dan sahur secara percuma serta pelbagai aktiviti ilmu. Turut diadakan agihan bubur lambuk dengan kerjasama Hijrah Prihatin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, kita bersama wartawan Hariza Faisal yang mengikuti skuad Hijrah Prihatin di sana. Silakan Hariza. Terima kasih Adi Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Adi, hari ini saya berpeluang bersama-sama dengan skuad Hijrah Prihatin untuk melihat sendiri perkampungan Ramadan Madad di bawah Murtada Dakwah Center Madad, di bawah pengurusan Ustaz Yaakob Yusra, di mana perkampungan Ramadan Madad ini adalah untuk menyantuni penduduk-penduduk di Sungai Petani Kedah ini. Dan tanpa kita membuang masa, kita menjemput Ustaz Yaakob Yusra yang merupakan pengarah urusan Murtada Dakwah Madad. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit apa itu perkampungan Ramadan Madad sempena dengan bulan Ramadan ini? Okey, baik. Terima kasih Izzah dan rakan-rakan penonton TV Hijrah. Alhamdulillah. Bila sebut tentang perkampungan Ramadan Madad ni, kita compilekan terus selama sebulan. Kita menghidupkan Ramadan. Kalau dulunya kita tak ada masjid. Jadi kita terpaksa buat secara virtual ataupun secara online. Hari ini Alhamdulillah masjid kita dah beroperasi dan dapat dimanfaatkan. Jadi kita bermula daripada sebelum subuh dengan khaimulalnya, dengan solat subuhnya, dengan berkafur, dan semua itu kita kompilkan sekali termasuk dengan majlis ilmu yang kita bawa. Dan fokus kita perkampungan kali ini kita nak tarik anak-anak muda. Kita tengok sekarang ni pun masjid kita hampir komposisinya dari segi yang budak-budak muda, anak-anak kecil dengan remaja ni sama banyak dengan orang tua-tua. Pasal apa tak pelik kalau 6,000 masjid di seluruh Malaysia ni penuh dengan orang tua-tua tu, tak pelik. Tapi kita akan ada sedikit kepelikan apabila adanya anak-anak muda. Jadi inilah yang kita harapkan dan bersesuai dengan objektif kita. Mudah-mudahan memberikan faedah yang banyak kepada orang ramai dengan perkampungan yang kita cuba buat ini, menarik anak-anak muda agar lebih banyak mereka ada waktu dengan masjid dan surau, insya-Allah. Okey, Ustaz, selain daripada penghimarahan masjid, penghimarahan Ramadan, pastinya ada juga aktiviti-aktiviti untuk seperti berpuasa dan juga bersahur. Bagaimana aktiviti itu sepanjang Ramadan ini? Okey, baik. Alhamdulillah, satu kita tahun ni kita buat orang kata luar biasa sikit. Kita membekalkan hampir 100,000 pack makanan sepanjang Ramadan, bermula daripada sahur, edaran bubuk lambuk setiap hari tak kurang dari 1,000 pack, dan juga berbuka puasa setiap hari 1,000 pack yang kita bekalkan tu orang berbuka, dan juga moreh. Jadi memang tak lapar lah, insyaAllah kalau main sini tu insyaAllah lah good luck lah dari segi dietnya. Dan maksudnya kita sediakan central kitchen untuk 100,000 pack makanan konsisten selama setiap hari adalah 3,000 pack. Jadi dari segi makanannya insyaAllah lah kita mengalu-alukan contoh yang sedang bermusafir atau tak tuntuang ni nak makan kat mana, mengalu-alukan datang secara percuma sahaja tanpa apa-apa bayaran. Dan semua orang boleh juga, kalau kita duduk jauh tak mampu nak datang makan, boleh datang untuk kita menyumbang satu pack makanan tak kurang daripada RM4. Jadi RM4 ni kalau pergi bazar ni tak boleh beli apa, Izzah nak beli punggung ayam pun dah tak cukup sekarang. Jadi inilah kita cuba daripada rumah kepada rumah balik, insyaAllah. Baik, mungkin ada harapan daripada Ustaz sendiri berkenaan dengan perkampungan Ramadan Madad ini, dan lebih-lebih lagi esok terdapat program gotong royong memasak bubur lambuk dan juga penyediaan juadah berbuka bersama dengan tim ataupun skuad Hijrah Prihatin daripada TV Al-Hijrah. Okey, baik. Alhamdulillah. Sebenarnya bila sebut tentang bubuk lambuk ni dah menjadi satu tradisi di Madad kita. Ada satu bubuk lambuk yang paling sedap di dunia, tuan-tuan. Memang sedap semua, tak guling-guling dan sedap itu. Jadi tuan-tuan kita malu-alukan tuan-tuan untuk datang, ambil dan
manfaatkan dan rasa sendiri buat lambuk. Ada orang kata buat lambuk ni sekadar ada. Kita tuan-tuan cedok tu insyaAllah akan jumpa. Daging tak kedekut cedok masih lah. Jadi benda itu kita kata ramai orang yang buat tu sekadar ada. Kita tak nak. Kita buat nak buat dibuat bagi orang makan tu rasa kepuasan. Jadi esok Alhamdulillah sama dengan tim TV Hijrah kita akan buat edaran sekitar hampir 2,000 pack bubuk lambuk dan berbuka puasa sekali insyaAllah sebagai manfaat kita bersama dan sambutan sangat luar biasa. Kalau kita tengok tadi pun setiap hari berbuka puasa penuh dalam kawasan kita. Jadi saya mengalukan tuan-tuan untuk datang. Tak perlu rasa malu, tak rasa segan tuan-tuan. Ramadan lah bulan yang Allah nak jadikan bukan sekadar perkampungan. Ramadan itu memberikan keberkatan ibadah, juga adanya silaturahim sama kita. Dan tengok hari ni yang datang ni subhanallah datang daripada Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, daripada Johor. Yang datang semata-mata nak semayang, nak buka puasa. Kadang-kadang tak diberi kepala otak kita ni, tapi itulah yang berlaku bagaimana suasana sambutan yang sangat luar biasa bila kita memperkenalkan masjid mesra kanak-kanak dan remaja. Dan sekarang kita ada playground kanak-kanak, insyaAllah kita sedang usahakan di bawah bilik gaming kan untuk remaja pula. Mereka kena syarat dia apa? Kena semayang berjemaah sebagai tiket baru boleh masuk. Jadi itulah yang sedang kita usahakan mudah-mudahan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang cukup padat itu tadi ya Ustaz. Betul, bubur lambuk dia memang sedap. Jadi untuk orang di Sungai Petani ni bolehlah datang untuk merasai bubur lambuk yang mereka sediakan. Dan insyaAllah esok dan juga hari berikutnya tim Hijrah Prihatin akan meneruskan misi dalam menyantuni penduduk di sini dan ikuti laporan kami dari semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izzah langsung dari Sungai Petani, Kedah. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. Al-Aqsa diserbu Israel, 7 cedera. Bertemu kembali. Sekurang-kurangnya 7 cedera termasuk wanita selepas polis Israel bertindak menyerbu kompleks dan ruangan solat di Masjidil Aqsa sebelum subuh ketika jemaah Palestin sedang sibuk melakukan solat sunat dengan aman. Polis negara haram itu bertindak memecahkan tingkap dan menyerang jemaah serta menahan lebih 350 rakyat Palestin. Dalam satu video yang dimuat naik di media sosial, sekumpulan rakyat Palestin dipukul bertubi-tubi oleh polis Israel. Bulan Sabit Merah Palestin berkata terdapat rakyat Palestin cedera akibat terkena tembakan peluru getah dan dipukul. Malah polis Zionis telah menghalang pegawai perubatan daripada memasuki Al-Aqsa untuk memberikan rawatan. Pihak berkuasa negara haram itu juga dilapor melontarkan bom tangan dan pemedih mata di dalam ruangan solat di Masjidil Aqsa. Israel dan pendatang Yahudi seringkali melakukan serbuan ke atas Masjid Al-Aqsa dengan niat untuk membangkitkan kemarahan rakyat Palestin. Ketegangan antara Palestin dan Israel pada bulan Ramadan semakin meningkat dan terdapat kebimbangan akan berlaku keganasan seterusnya. Dalam pada itu di Gaza, beberapa buah roket dilepaskan Hamas ke arah Israel sebagai tindak balas terhadap perbuatan kejam polis Zionis di Baitul Maqdis. Bunyi siren amaran turut kedengaran di beberapa kawasan perempatan haram Israel. Israel mendakwa salah satu daripada roket Hamas mengenai sebuah kilang di Sderot. Rejim Zionis kemudian bertindak balas dengan melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Kepulan asap kelihatan menjulang ke udara. Serangan dikatakan mensasarkan gudang penyimpanan senjata Hamas. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengutuk sekeras-kerasnya tindakan polis Israel yang menyerang dan menggunakan kekerasan terhadap rakyat Palestin dan jemaah yang berada di Masjidil Aqsa sehingga menyebabkan kecederaan awam. Beliau menyifatkan tindakan polis Israel itu adalah biadab serta amat tidak bertanggungjawab. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyeru seluruh rakyat termasuk masyarakat dunia mengutuk tindakan Israel termasuk menggesa agar serangan dan kekerasan ke atas jemaah Al-Aqsa ini dihentikan. Justru masjid-masjid di bawah seniaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin telah diarah untuk melaksanakan solat hajat pada esok. Masjid dan surau di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi juga telah diminta untuk melaksanakan solat hajat pada tarikh yang sama.
Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dihadapkan ke mahkamah atas 34 pertuduhan jenayah memalsukan rekod perniagaan. Hartawan itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Trump, 76 tahun, menempa sejarah sebagai bekas presiden pertama yang didakwa di mahkamah atas tuduhan jenayah di negara itu. Pendakwa raya menuduh Trump memalsukan rekod perniagaan bagi menyembunyikan pelanggaran undang-undang pilihan raya ketika berkempen pada 2016. Ia melibatkan pemberian wang segukan kepada dua wanita, membabitkan pelakon lucah Stormy Daniels serta bekas model Playboy Karen McDougal sebelum pilihan raya AS pada 2016 dengan tujuan menyekat penerbitan mengenai hubungan seksual mereka dengannya. Trump yang kini pendahulu dalam pemilihan calon Parti Republikan untuk pilihan raya presiden pada 2024 berdepan hukuman denda atau penjara jika sabit kesalahan. Di Jawa Tengah, seorang bomoh pengganda wang dikenali sebagai Mbah Slamet yang disyaki membunuh 10 pelanggan sejak 2020 ditahan polis. Kegiatannya terbongkar apabila polis menjalankan siasatan berhubung kehilangan mangsa terakhir yang gagal dihubungi keluarga sejak 24 Mac lepas. Slamet Tohari, 45 tahun, ditahan di rumahnya di Desa Balun bersama seorang pembantunya yang mempromosikan perkhidmatan penggandaan wang di media sosial. Ketua Polis Banjarnegara Henry Yulianto berkata, polis menemukan mayat mangsa dipercayai akibat diracun di ladang Desa Balun serta penemuan 3 kubur mangsa lain yang majoriti dari luar Banjarnegara termasuk dari Palembang. Sebanyak 10 mayat dipindahkan pihak berkuasa setakat ini. Kes disiasat di bawah perkara 340 Kanun Jenayah yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimum 20 tahun penjara. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com. Untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif, saya Adi Akmal, satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum, selamat malam.